Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita di dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 4. Diharap semua telah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bidang sirah sambungan tajuk minggu lepas. Unit 3, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk buku teks muka surat 154. Standard kandungan sama juga seperti minggu lepas, 5.3 merumus meneladani kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Pertama, murid dapat menyenaraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad ketika berdakwah secara berkumpulan dengan baik. Kedua, murid dapat mempamerkan kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah dan cara menghadapi penentangan. Baiklah murid-murid, unit 3, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hari ini tajuk dia adalah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Tidak apa penentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Itulah dinamakan fitnah. Orang kafir Quraisy memfitnah Nabi. Kedua, pemulawan. Apa itu pemulawan? Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan ini menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulawan berlarutan selama hampir 3 tahun. Maknanya tak boleh nak berurusan jual beli. Orang kafir dihalang daripada sebarang bentuk jual beli kepada orang Islam. Yang ketiga, penyiksaan. Penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu dia. Ini antaranya lah. Contoh dibagi satu. Ada lagi contoh. Itu penyiksaan. Keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan
para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatuna Sumayyah. Itu dia. Ada sahabat-sahabat yang dibunuh. Apa ni? Mutiara dia hari ni. Sabar dan tabah membawa kejayaan. Itu bentuk-bentuk penentangan kafir Quraisy. Okey, sekarang kita tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum musyrik, kaum kafir Quraisy. Apa akhlak Nabi? Okey, pertama, bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Okey, jadi apa kita iktibar dia? Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Macam awak lah belajar ni kena sabar dan tabah, barulah berjaya macam dalam gambar ni. Gambar orang berjaya dalam pelajaran. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Jadi kita pun apa yang kita kena buat? Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap usaha yang dilakukan. Jadi kita kena contohi Nabi Muhammad yang sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, prihatin. Ketiga, prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Nabi lebihkan kaum keluarga dia daripada diri sendiri. Jadi apa yang kita kena amalkan? Saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Dan yang keempat, berjiwa besar. Ini cara Nabi menghadapi penentangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Walaupun kena macam-macam, Nabi tidak pernah berdendam. Itulah nama berjiwa besar, tak ada dendam. Jadi kita pun kena jadi macam Nabi. Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Ini gambar orang sedang bermaafan. Itu bentuk cara Nabi menghadapi penentangan. Ada 4 ya. Tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Apa akhlak Nabi yang Nabi pada kita? Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Nabi sentiasa yakin dengan janji dan bantuan Allah. Apa yang orang kafir nak bagi kepada Nabi, kita baca ni ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti tawaran apa yang dia nak bagi? Pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin. Ni kata optimis tadi. Dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Itu sifat
Nabi, akhlak Nabi. Sentiasa optimis dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tengok pula akhlak Nabi yang kedua di dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah penyayang. Okey, macam mana cara Nabi sayang kepada orang yang dia sampaikan dakwah? Okey, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Itu sifat Nabi sebagai seorang yang penyayang. Malaikat datang nak bagi pertolongan, nak binasakan pun Nabi tolak. Malah Nabi doa lagi supaya mereka diberi hidayah. Okey, dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf. Macam mana Nabi seorang pemaaf ni? Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Itu Nabi. Walaupun dah dapat menguasai kota Mekah, Nabi tak cari siapa yang telah buat jahat kepada orang Islam pada masa dulu. Malah Nabi telah membebaskan mereka. Okey, itu dia akhlak Nabi Muhammad di dalam menyampaikan dakwah Islam. Okey, sekian saja untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat kepada kamu semua dan dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.